Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat malam untuk anda semua. Kita bertemu lagi bersama saya Ayub Muhammad dalam segmen Minda Alwi pada malam ini. Seperti biasa kita akan membincangkan isu-isu semasa yang berlaku di negara kita dan juga di peringkat global. Jadi pada malam ini satu topik yang cukup menarik untuk kita bahaskan atau bincangkan bersama tokoh kita pada malam ini. Menangani cabaran masa kini, satu topik yang agak luas untuk kita bahaskan, tetapi dia sangat penting untuk kita mengetahui mengenai isu-isu ini kerana isu-isu ini ataupun cabaran-cabaran ini berada di persekitaran ataupun di keliling kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya seperti biasa bersama tetamu kita, Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri SR Muhammad Alwi Cik Ahmad, iaitu Adun Kok Lannas Kelantan yang juga pengerusi MDEC dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Lawa hari ni baju batik dah. Oh, hari ni batik Kelantan. Hari ni tu kita nak bincang satu topik yang saya rasa Datuk cukup minatlah untuk berbicara tajuk ni. Menangani cabaran masa kini tu. Cabaran yang sangat besar. Mungkin Datuk kita boleh ceritakan dulu secara umumnya apakah cabaran masa yang masuk? Malaysia menghadapi cabaran yang sangat besar. Kita semualah. Dan kita semua tahu kemelut politik, kemelut ekonomi yang sedang melanda kita bukan mudah untuk ditangani. Lepas satu keluar isu-isu, dalam keadaan pula netizen atau rakyat dalam keadaan marah, atau dalam bahasa Inggerisnya is very hostile crowd lah. Silap sikit kena bantai, dan semua orang ambil sikap dia tahu menyelesaikan masalah. So apa yang saya nak sampaikan malam ini bukanlah boleh menyelesaikan masalah, tetapi sekurang-kurangnya kita mesti meredakan kemelut ini, terutama ketegangan politik sehari dua ini yang cukup memuncak. Mesti diusahakan supaya kita jadi bomba. Kita jangan jadi bom, kita jadi bomba, iaitu meredakan suasana. Kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin negara, sama ada pemimpin politik atau pemimpin kerajaan, mestilah ke arah mematikan api yang sedang menyala. Itu paling penting. Sebab itu saya teringat kisah seekor burung apabila Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan api yang begitu kuat menyala. Burung ni tengok, maka burung ni terbang ambil air. Itu banyak mana muncung burung boleh ambil air dan dititikkan ke api yang terbakar. Dan dia terbang berkali-kali sehingga ditertawakan oleh iblis dan haiwan lain. Apa kamu ni burung? Kamu ingat dengan air kamu sebanyak itu boleh ke mati api yang begitu marak? Apa jawapan burung? Burung ni kata, sungguh pun saya tahu setitik air ini tidak boleh memadamkan api yang begitu marak, tetapi akan tercatat dalam sejarah, akan tercatat dalam kitab Allah nanti bahawa aku berusaha memadamkan api. Itu sikap yang harus kita ambil. Jangan kita ambil sikap api kita sorak, kita tiup angin, kita curah minyak. No, kita mesti berusaha. Sepatah perkataan kita mungkin tidak memadamkan api kemarahan tersebut, tetapi sekurang-kurangnya tercatat dalam sejarah bahawa kita bukan sebahagian daripada orang yang mengadu domba. Sungguh dalam mesej yang nak disampaikan itu Datuk Seri. Jadi Datuk Seri, kalau kita bercakap soal cabaran masa kini, kita tidak boleh lari daripada ekonomi yang menjadi isu yang sekarang ini begitu hangat diperkatakan. Mungkin secara umumnya Datuk Seri boleh kupas. Kita bagi contoh lah. Contoh yang saya boleh bagi, masalah kekurangan minyak masak di pasaran. Kerajaan telah pun buat sesuatu yang baik, tetapi implementasinya mesti dibaiki. Contoh, minyak masak ini dia ada subsidi kerajaan. Subsidi kerajaan untuk minyak yang 1 kilogram yang dalam plastik itu. Kerajaan keluarkan kota 60,000 tan sebulan. Keperluan asas negara hanya 55,000 tan. Maknanya ada lebih dari 5,000. Jadi syarikat-syarikat yang dapat kota ni ada yang dapat 1,000, ada yang dapat 500, ada yang dapat 200. Syarikat-syarikat kecil mengikut kawasan-kawasan.
Dia bukan bagi kepada satu benda besar. Syarikat besar mengeluarkan 60,000. Tidak. Dia bagi kepada syarikat-syarikat kecil. Di Kok Lanas ada mungkin 1, di Terengganu mungkin ada 5. Saya pun tak berapa tahu dia punya jumlah. Tetapi 60,000 kotak ni dibahagikan. Kemudian mereka ni, dia beli minyak dengan pengeluar minyak Oilen ni, minyak masak ni, RM2.30. Dijual dengan harga RM2.50. Kerajaan bagi subsidi 60 sen. So dia hanya untung 20 sen, which is tak cukup untuk dia punya operasi. So dia mengharapkan subsidi 60 sen per kilo itu yang boleh untung dia dan juga untuk support dia punya production. Masalah dia bila dia keluarkan, katakanlah dia keluarkan 1000 kilogram. Dia keluar 1000 kilogram. Bulan depan dia ambil bil tu, dia kena claim dengan Kementerian KPD NKK untuk dapat balik 60 sen daripada 1000 tu. Mungkin 60,000 ke berapa. Dia punya claim. Soalnya claim itu yang lambat. Ni masalah dia. Claim itu ambil masa 4 bulan. 5 bulan. Jadi bulan depan sepatutnya dia mengeluarkan another 1000. Tapi oleh kerana dia modal dah kurang, subsidi itu lambat datang, dia keluar 800. Claim lagi 800, dah kurang 200. Bulan depan tak dapat lagi claim itu, bulan yang ketiga. Dia modal dia kecil, dia hanya keluarkan 500. So akhirnya minyak masak ini akan berkurangan dalam pasaran. Bila teori ekonominya, bila bekalan kurang, jadi masalah lah. Itu nombor satu punya masalah. Sebab itu dalam arahan yang Amat Perdana Menteri sebulan lepas, subsidi hendaklah dipercepatkan. Maknanya efisiensi di kementerian itu mesti cepat. Patutnya sebulan saja. Klaim bulan ni, bulan depan bayar. Zaman satu ketika dulu kita klaim dengan kerajaan ni 14 hari je. No, sebelum kita kalah pada 2018, klaim is only 14 days. 14 days dokumen lengkap bayar. 14 days dokumen lengkap bayar. Kalau itu boleh dibuat, maka pusingan minyak itu akan berlaku dengan cepat dan tidak akan berlaku ketidakkurangan stok dalam pasaran. So, itu contohlah. Jadi dalam isu minyak ini kita sudah tahu apa sebab dan di mana punca dia. Jadi kenapa dia tidak diselesaikan? Jadi apakah Datuk melihat ada masalah-masalah lain? Masalah dia mudah aja. Saya tak nak menuduh siapa-siapa. We are not hands on. Kita tidak cari punca masalah itu. Bila kita cari punca, lepas tu penyelesaiannya beberapa stage. Sepatutnya one stage for all. Ni tidak. Contohnya tadi KPD NKK masalah dia. Maka menteri hendaklah segera menyelesaikan masalah ini. Di mana efisiensi itu tak berlaku. Begitu juga dengan bekalan ayam dan lain sebagainya. Sama. We must be hands on. Itu yang Amat Berhormat Perdana Menteri tunjuk contoh. Dia turun ke bawah. Dia pergi jumpa orang, pergi pasar. Sama dengan di Pasar Borong. Saya 3 malam lepas saya pergi Pasar Borong. Saya terkejut tengok di Pasar Borong itu harganya tidak mahal. Di Pasar Borong Selayang. Dan it's so efficient. Saya boleh dapat ikan terbuk besar-besar ni ada. Dan tidak mahal. Ikan kembung. Tapi tak ada orang turun ke bawah. Pegawai kena turun. Tak payahlah menteri nak turun tiap-tiap malam. Tetapi kalau menteri menunjukkan muka di sana, Timbalan Menteri, KSU, ketua menunjukkan, peniaga tu dia dapat semangat. So pokoknya we must be hands on. Everybody. Rakyat nak tengok kita bekerja, maka tunjukkanlah kita bekerja. Jangan buat keputusan dalam bilik aircon saja. Contohlah saya bagi itu. Of course I don't expect everybody. Saya tak fikir semua orang boleh ke bawah pergi tempat orang Johor yang bisa. Tetapi buat. Kenapa Jokowi boleh buat? Kenapa Perdana Menteri boleh buat? Ini mesti ditunjukkan. Berita-berita gembira, cerita-cerita menarik, usaha-usaha. Begitu juga kita sendiri, pada saya dalam segi ekonomi, kita sendiri penting. 5 hari lepas saya kecil-kecil dulu diajar oleh mak buat minyak tau. Ayah saya, mak saya tu guru Quran. Pondok tu banyak kelapa. Jadi budak-budak kerja Quran ni naik pokok kelapa, belah kelapa, kukuhnya, perah santan, tanak minyak. Orang Kelantan kata tanak minyak. So baru ni saya boring saya balik Kelantan, dah puas dah berjalan, petang ni tak ada kerja sangat, nak rehat. Saya beli 5 kilo santan. Tak adalah tanah, beli 5 kilo santan. Saya bubuh dalam periuk, pusing. Keluar minyak. Tanak minyak. Keluar minyak. Dan saya kata mudahnya keluar minyak ni. Tapi kena sabarlah.
Artinya kadang-kadang kita tak perlu bergantung sangat pun kepada pasaran. Kita boleh selesai masalah kita. Sayur-sayur kecil-kecil, kunyit, lengkuas, lada. Sebenarnya kalau di kampung tu tak perlu kita pergi ke kedai. Maknanya kita dah tahu negara hadapi masalah ekonomi. Duit kita kurang. Kita sendirilah kena berusaha. Macam saya kata di siri yang lepas lah. Ada benda yang kerajaan boleh buat. Ada benda yang kita kena buat untuk membantu diri kita sendiri. Itu pandangan saya lah. Okey Datuk, masalah kita tahu tetapi ramai yang tidak faham mengenai masalah itu. Contoh yang tadi harga minyak masak. Kita tahu masalah itu tapi masih ramai yang kurang memahami, ditambah pula dengan ada pihak yang cuba cocok rakyat ni yang supaya marah. Yang curah api tadi lah. Macam mana Datuk? Inilah masalah kita. Kadang-kadang saya selalu bagi contoh dalam grup WhatsApp. Banyak orang suka bercakap, suka, tapi dia maklumat dia pun tak jelas. Saya suka perli, kalau kita hanya pandai belajar takat mukaddam aja, tak usahlah masuk pertandingan tilawah. Orang masuk tilawah ni dia belajar lagu, dia Quran pun dia fasih, sebutan qa betul, kha betul, fa tu betul, baru boleh masuk tilawah. Ini kita mukaddam baca qul huwallahu kuliah, kita dah mula nak ulas masalah negara. Apin kita macam-macam kita bagi pendapat. Saya ingat orang dengar pun serabut. So balik kepada saya yang saya kata tadilah, kita harus memberi sumbangan kecil kita kepada membantu kemelut yang sedang berlaku. Jangan tambah garam lah. Tapi Datuk Seri, ada yang berpendapat mengatakan bahawa politik, orang-orang politik ni lebih bercelaru ataupun mencelarukan politik sehingga meninggalkan ekonomi. Macam mana Datuk melihat ni, Datuk Seri? Dia memang ada persepsi itu betul lah. Persepsi itu betul. Dia macam ni lah. Kita pertama, bila kita nak bercakap, terutama pemimpin politik, jangan sekali-kali kita bercakap berita yang bohong. Persepsi, sebab cakap kita tu orang ambil. Mungkin musuh tak ambil, tapi menjadikan penyokong kita split. Sebab Mamat cakap A, Daulah cakap B. Sebenarnya dua-dua tidak bercakap benar. Dan cakap yang tidak betul akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan kecelaruan. Al-Quran bagi panduan kepada kita soal cakap bohong ni dalam surah An-Nur ayat 11 dan 12. Surah An-Nur ni turun semasa habis satu perang. Saidina Aisyah nak buang air, maka dia pergi ke tempat yang sunyi, dia buang air. Bila dia balik ke tempat camp tu, orang semua dah tinggalkan tempat itu. Kemudian Rasulullah menyediakan satu pasukan yang dipimpin oleh Safwan. Kerja dia kutip barang-barang yang tertinggal. Ada pedang, ada apa yang tertinggal. So tiba-tiba dia tengok ada perempuan dalam tudung lah. Rupa-rupanya Aisyah, isteri Nabi. Dia pun letak unta dia, Aisyah naik. So bila dia sampai ke Madinah daripada tempat tu, beberapa hari selepas orang lain semua sampai, maka timbullah fitnah. Kononnya Aisyah ada hubungan skandal dengan Safwan. Safwan ni kebetulannya muda. Aisyah pun muda. Aisyah kami umur 16 kan. Jadi riuh. Abdullah ibn Ubay, ketua munafik Panidah, jalan merata kampung menceritakan fitnah berlaku. Menyebabkan Sayyidina Abu Bakar risau. Nabi sendiri pun 2 bulan Nabi tak bercakap dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar sampai kepada peringkat suruh cerai. 3 bulan masyarakat dalam kelang kabut. Apa ni Aisyah pun macam ni? Macam mana Nabi ni? Nabi sendiri pun tak pergi rumah Aisyah sampai 2 bulan. Kemudian dulu boleh ada wahyu. Turunlah ayat ni. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu
adalah daripada kalangan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Maknanya tak semestinya semua itu baik dan buruk. Tiap-tiap seorang daripada mereka yang mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ayat 12 menceritakan pula, kalau kamu nak tuduh orang macam itu, bawalah saksi 4 orang. So dengan turunnya ayat itu, maka Aisyah clear, Nabi gembira, masyarakat kembali aman. Dulu ada firman Allah yang akan membetulkan kita. Sekarang ini kita ada Al-Quran. So rujuklah kepada perkara ini. Jadi kita jangan simply ambil berita itu kemudian kita sampaikan. Sebab kalau kita tahu berita itu juga adalah berita yang walaupun half truth, walaupun even true, tapi merosakkan masyarakat, kita kena jadi pemimpin besar yang berjiwa besar. Terima hakikat itu. Itu pandangan saya lah. Okey, maksudnya itu apa, hebatnya ancaman fitnah ini, Datuk Seri. Ya. Jadi kalau kita walaupun benar, walaupun berita bohong itu sebenarnya ada baik menyebabkan selesai satu masalah, tapi dia akan timbul masalah lain. Berita itu menceritakan begini perangai si Mamat ni. Tapi dia menimbul masalah lain. Because peristiwa itu is already overtaken by event. Benda yang kita cerita itu benda in the past, is overtaken by event. Mana benda tu tak berlaku. Bila tak berlaku, selesai dah masalah tu. Tiba-tiba kita timbulkan balik, dia akan menimbulkan. Itu maksud saya. When it is overtaken by event, tak payahlah kita nak cerita. Anggap ianya sebagai rahsia parti, atau rahsia diri, atau rahsia sahabat kita. Bertahun-tahun dah tiba-tiba kita cerita. Dulu 10 tahun dulu dia macam ini. Kawan tu dah ada anak 5. Ya, betul. Dia perempuan tu begini. Dia dah ada anak 7. Dia menyebabkan rumah tangga jadi krisis kerana mulut kita. Padahal dia dah aman. Jadi maksudnya begitulah. Tak payahlah kita nak jadi apa, nak tunjuk hero. Ya, tapi betul. kita juga kena faham. Kadang-kadang people are hurt. Kita kecil hati, kita marah. Maka kita keluarlah atas kemarahan kita. Sebab itu jangan buat keputusan masa marah. Jangan buat keputusan masa marah. Sifat amarah adalah sifat yang sangat buruk. Jadi ambil masa bertenang, relax dulu. Tempoh bertenang, relax, cool. Okey, itu dia para penonton, pandangan ataupun idea daripada Yang Berhormat Datuk Seri S.R. Muhammad Alwi Cik Ahmad. Semakin panas perbincangan kita pada malam ini dengan tajuk menangani cabaran masa kini. Itu baru kita bercakap soal harga minyak, soal perangai, soal itu kita pemimpin. Banyak lagi yang akan kita bincangkan dan bahaskan pada malam ini. Tapi sebelum itu, anda yang mempunyai pandangan boleh mengemukakan pandangan anda di ruangan komen, di mana siaran secara langsung ini disiarkan di platform FB dan YouTube Planet Mahir. Jadi jika anda mempunyai pendapat atau pandangan, boleh kita kongsikan di ruangan komen. Okey, Datuk Seri, Berhormat Datuk Seri, sebagai orang politik, bagaimana Datuk Seri melihat kestabilan politik dalam konteks menangani cabaran masa kini? Bila sebut soal kestabilan politik, actually negara kita ini very fragile. Kita ada 114 kursi, very fragile. Tetapi stabil, makna boleh merintah. Sebab kita ada persetujuan. Ini kehebatan yang ada, kelebihan yang ada pada Perdana Menteri. Dalam keadaan orang Kelantan kata berkucuh macam ni pun, dia tenang. Program terus berjalan. Jadi cabaran kita sangat besar. Kestabilan politik ni boleh dicapai sekiranya pemimpin-pemimpin politik duduk bersama. Saya yakin rakyat sekarang tak nak tengok kita bergaduh. Dia dah tak fikir lah pasal parti-parti ni pada saya. Rakyat umum lah yang fikir pasal parti ni, orang-orang parti. Dan orang parti ni PAS ada berapa? 800,000 ahli. UMNO ada 3 juta ahli. DAP ada ratus-ratus ribu. Campur-campur mungkin dalam 5 juta aja orang yang berparti. Pengundi ada 21, rakyat ada 30. 30 juta tolak 5 ni, 25 juta orang yang ada ni, dia tak fikir pun pasal parti ni. Yang fikir pasal parti ni orang berparti macam saya. Sebab itu kita sebagai orang berparti, we don't want only our party members, we want the public. 25 juta tu atau 21 juta tolak 5 tu, 15 juta yang akan mengundi kita, terutama orang muda. Jadi kita kena berbuat sesuatu supaya orang muda ni menarik.
kita mesti ada pull factor. Yang ada sekarang push factor. Orang tak suka PH, contohlah, tak suka PH kerana langkah dia 22 bulan yang dulu. You know? Tetapi pull factor belum ada. So we must create this pull factor. Faktor tarikan kepada program-program kita, tawaran-tawaran baru kita, sifat kita, cara kita berhujah, cara kita bercakap, you know, kepimpinan kita. Bolehkah beri ketenangan, bolehkah beri kestabilan? Adakah kita pakej-pakej ekonomi yang rakyat tengok boleh menyelesaikan masalah mereka? Benda-benda ini yang patut kita cakap, benda-benda ini yang patut kita ketengahkan. Komunikasi dengan rakyat. Rakyat tengok, oh saya confident tengok dia, sejuk hati tengok dia, gembiranya saya tengok dia. Bila datang, kalau tak makan pun tak apa, boleh tengok muka dia pun rasa suka. These are political leaders yang harus kita ketengahkan dan kita bawa kepada masyarakat. Jangan masyarakat tengok muka dia serabut. Masyarakat tengok dia, apalah dia ni tak habis-habis, muka tu je maksudnya. Betul. So benda ni kita sendiri kita nak kena tahu. You know? Saya ni peringkat yang dah terlalu lama. So there are time for me to go. Maknanya tapi saya kena latih orang baru. Kena latih orang-orang yang boleh memberi keyakinan, memberi penyelesaian, memberi harapan baru, memberi berita baru kepada rakyat supaya mereka boleh menghadapi masa depan yang sangat mencabar. Dunia sedang menghadapi masalah, bukan Malaysia saja. Sebenarnya bukan Malaysia saja. Dunia, satu dunia, Amerika, ratus-ratus ribu orang bertepi jalan. London, di England dulu tempat orang shopping. Sekarang orang tak pergi shopping sebab dia dah tak, VAT tak ada dah. Dia terpaksa jaga negara dia. Dia keluar daripada Brexit sebab dia nak jaga negara dia. Pendatang asing terlalu ramai. Sama dengan kita. So, kita mesti ada rangsangan-rangsangan ekonomi. Sahabat-sahabat saya kata, duit di pasaran mesti diperbanyakkan. Itu yang kerajaan cuba nak buat ni. Tapi kalau kita duk korek kaki kerajaan, duk heret kaki Perdana Menteri, duk hentam sana, hentam sini tanpa memberi cadangan, macam mana nak lakukan kerja? Okey, Datuk Seri. Makin panas. Saya pun ada banyak lagi soalan yang akan saya tanya Datuk Seri. Tapi sebelum itu kita rehat dulu, kita jumpa lagi selepas ini. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Levi right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak dapat nampak, ulang lagi ya. Okey, salah nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kami kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya di Islam dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni bila? 100 darjah Celsius. Di air yang mendidih. Mendidih adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey? Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Mempelajari fizik sebenarnya membantu kita memahami apa yang jadi di alam semesta. Okay, apa yang jadi dalam dunia. Kita boleh mempelajari banyak perkara dalam dunia ini berkait dengan fizik. Bila kita bercakap, ia adalah fizik. Bila kita berjalan, ia adalah fizik. Semua yang melibatkan kehidupan ini adalah fizik. Sepanjang 12 tahun saya menjadi tutor, kita dah membantu ribuan pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam fizik SPM. Saya Cikgu Ajwad. Ada 4 masalah utama yang menjadi masalah besar kepada pelajar yang menyebabkan pelajar tak suka fizik. So, saya mengendalikan bengkel di Selangor dan juga jemputan dari negeri-negeri lain dan juga jemputan-jemputan sekolah untuk bantu lebih ramai pelajar untuk skor dalam fizik SPM. Dengan menyertai kelas saya di planetmahir.com, anda akan mempelajari yang fizik ni sebenarnya mudah, santai dan menyeronokkan. Bila dah rasa seronok nak belajar fizik, barulah senang nak dapat A. Tapi kenalah usaha juga kan? Selalunya pelajar ingat
yang fizik ni terlalu banyak konsep, prinsip dan hukum yang perlu diingat. Masalah mengira sebenarnya bukanlah masalah fizik. Jom, jumpa saya di planetmahir.com, gedung ilmu online. Kita jumpa lagi dalam segmen Minda Alwi bersama tokoh kita pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri SR Muhammad Alwi Cik Ahmad, Adun Kok Lanah, yang juga pengerusi Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC dan juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Jadi pada malam ini kita telah mendengar tadi bagaimana beliau memberi pandangan dalam konteks ekonomi, politik, tapi kita nak sambung lagi Datuk Seri. Yang kita kata masalah ini bukan masalah kita saja yang Datuk sebut tadi sebelum kita berehat tadi. Mungkin Datuk Seri bersama. Masalah yang Malaysia hadapi ini sebenarnya bukan Malaysia saja. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, negara maju pun. Kalau kita tengok ucapan beberapa pemimpin besar dunia, termasuklah Joe Biden, di Amerika sekarang ni dia kena cari penyelesaian. Dia terpaksa naikkan interest rate kerana kadar inflasi lebih tinggi daripada interest rate bank. Jadi bila itu berlaku, maka orang yang banyak hutang akan ada masalah. So penyelesaiannya ialah kita mesti put more money in the bank, in public, di pasaran. Sebab itu kerajaan Malaysia pun mungkin interest rate ni dah tak boleh bertahan. Kalau kerajaan buat keputusan naikkan interest rate, maka orang yang berhutang akan menghadapi masalah banyak. So sebab itu langkah pertama yang kita kena ambil, kurangkan hutang. Kita ni suka tak ada duit ambil personal loan, tak ada duit ambil personal loan sebab bank pun suka bagi personal loan. Tapi personal loan ni rate dia tinggi. So bila rate naik, patutnya kita bayar RM800 sebulan, tiba-tiba kita kena bayar RM1,500, RM1,200 sebulan, naik RM300. Kita nak ambil mana duit RM300 tu? Sebab duit kita ada sebanyak ni aja. So kalau boleh usahakan supaya hutang-hutang ni dia selesaikan cepat. Dan kerajaan pula mesti lambatkan di pasaran ni dengan duit. Itu yang bantuan-bantuan kepada B40, B60 mesti diperbanyakkan. Ni langkah-langkah. Kemudian kita sendiri kena berjimat. Macam saya sebut tadi lah, kita sini ada benda yang kita tak perlu belanja, kita tak usahlah belanja. Ada benda yang kita boleh jimatkan. Sebenarnya kalau kita duduk dengan baik dalam rumah kita, ada benda yang kita boleh potong. Perbelanjaan-perbelanjaan yang kita boleh potong. Misalnya merokok, boleh dikurangkan daripada satu bungkus kepada satu batang. Rokok yang mahal kepada rokok yang murah. Contohlah, makanan begitu juga. Kadang-kadang kita makan makanan tu lebih. Kita daripada 5 ekor ikan kepada mungkin 3 ekor. Mak saya dulu ajar, bila masak ikan, potong ikan tu. Ikan tamban je, kita kecil-kecil tu. Tapi dia potong 2. Supaya kita tak ambil seekor, kita ambil sekerat. Kadang-kadang potong 3. Jadi ada lauk, tapi sesuai. Jadi begitulah cara. Ini masing-masing lah nak kena fikir. Tetapi kerajaan mesti menggalakkan perkara ini. Dan political leaders mesti tunjuk contoh. Jangan bermewah sudah tidak jadi isu, sudah tidak boleh lagi dalam keadaan sekarang bermewah-mewah. Yang ada duit mungkin kena ambil penyelesaian Islam. Penyelesaian Islamnya ialah dia ada banking ni ada 2 sektor, satu konvensional, satu Islamic, sistem wakaf. Benda-benda ini mesti ditambah. Saya yakin kerajaan ada package ini yang sedang dirangka. So budget is coming very soon, bulan Oktober. Semua ni mesti dibuat supaya keadaan ekonomi terkawal. Sementara keadaan ekonomi itu berada dalam keadaan seperti sekarang, kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya, kita sebagai pengguna ataupun rakyat perlu menyesuaikan diri dengan keadaan buat sementara waktu. Macam mana Datuk Seri? Iyalah, kita sendiri. Dan kerajaan pun, saya ingat, contohlah kerajaan. Cuba tengok, minyak. Ada 2 jenis minyak kereta. Satu RON 95, RON 97. Kerajaan bagi subsidi yang besar kepada RON 95. Sebab RON 95 ni digunakan oleh rakyat biasa. Betul. RON 97 tu sampai double sekarang ni, RM4 lebih, digunakan oleh orang-orang kereta-kereta yang hebat-hebat, Porsche, Jaguar, Mercedes, tak pakai 95. Dia pakai 97. Tapi sekarang oleh kerana dah tinggi, dia pun pakai 95. So dia mengambil hak orang miskin ini.
Sebab itu subsidi yang dijual, subsidi pukal dengan subsidi bertarget tu mesti difikirkan. Subsidi RON 95 sekarang ni adalah subsidinya masih pukal. Siapa yang guna 95 akan dapat subsidi. Jadi kalau dia ada 15 biji kereta, dia dah tak guna 97, dia guna 95, maka subsidi yang dia perolehi adalah beratus-ratus. Sedangkan orang kampung dapat subsidi satu minyak motor hanya RM6. Subsidi dia hanya mungkin 2-3%. So itu yang ada pihak yang mencadangkan RON 95 pun kena naik sikit supaya kerajaan tidak banyak sangat subsidai. Dan duit itu boleh diambil untuk diberikan kepada B40 dan B60. So nak kena ada formula. Sebab itu saya juga nak dengar, honestly lah, Jawatankuasa Pemulihan Ekonomi yang dipengusikan oleh Tan Sri Muhyiddin tu, dia mesyuarat tiap-tiap minggu. Kita pun nak dengar juga apa yang dia mesyuarat ni. Kita rakyat nak dengar, you mesyuarat tiap-tiap minggu apa penyelesaian. Ni saya tengok Perdana Menteri je bercakap, how can he be alone? He cannot be alone. He has 33 ministers, every ministry. Jadi bercakaplah, berceritalah kepada rakyat supaya rakyat dengar apa pakej daripada TMB, apa pakej daripada Kementerian Pertanian, ada pakej daripada kementerian lain yang boleh bantu. Kalau semua orang bercakap benda baik, meredakan perasaan rakyat, saya fikir kita boleh selesai masalah ni. Kemarahan ini must be contained. Tapi kemarahan itu lebih kepada ketidakfahaman, Tok Sri. Betul, betul. Kemarahan itu adalah kerana maklumat tidak disampaikan dengan jelas. So ini perlu disampaikan lah. RTM kena mainkan peranan, TV kena main peranan. Satu hal yang masalah kita ni, surat khabar, blog, ulah soal perbalahan, ulah soal pertikaian, ulah soal mahkamah. I mean, pada saya, kita sebagai ketua pengarang, sebagai pengarah TV, cubalah fikir, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Bagilah berita-berita gembira, berita-berita yang menyenangkan. Ini buka TV, mamak gaduh dengan apa, ACA gaduh dengan CB. Cerita pula benda-benda ini semua take by event. Tak payahlah. Bawa cerita baru. Okey, ada benda. Harga minyak sawit sudah menambah sehingga 1,800. Maka begini. Fekra sudah untung banyak ini. Felda untung banyak ini. Ini tidak keluar berita, macam spana masuk dalam kepala. Jadi cukup cerita lah kita. So banyak cerita-cerita kejayaan ini perlu diceritakan, Datuk Sri. Perlu diceritakan. Penyelesaian kepada masyarakat ini mesti diceritakan. Pengulas-pengulas politik, pengulas-pengulas ekonomi, bagilah cadangan. Ini ulas soal pilihan raya. Pilihan raya ni tak perlu cakap dah. We have already decided bahawasanya pilihan raya dalam negara kita akan berlaku 5 tahun sekali. Sekarang adalah tahun keempat. Artinya tahun terakhir menghadapi pilihan raya. It's decided. Soalnya bila? Bila tu dalam masa 12 bulan. Siapa yang akan menentu? Perdana Menteri. UMNO pula buat keputusan. Akan dibincang antara 5 pemimpin dan menyerahnya kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri akan ada maklumat. Habislah cerita akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Stop talking about it. We are in the mood already. Prepare lah. Buat preparation lah. Nak menang kan? Nak menang, semua parti kena menyegembirakan rakyat. Bukan menyerabukkan rakyat. Itu yang saya tak faham. Keputusan dah dibuat. Dah dipersetujui. Apa lagi yang kita nak? Full stop. No more talking about it. Sekarang bantu kerajaan. Macam saya duduk di MDEC. Saya banyak kursus-kursus yang boleh membantu rakyat, orang muda. Upskilling, reskilling, online. Kita sedang buat. Tahun lepas kita ada 10,000 kursus yang kita buat. Kita lahirkan 10,000 usahawan kecil online. Baru ni ada job fair bagi kepada rakyat, ada peluang kerja. Ini benda-benda macam ini yang patut diusahakan. Jadi orang politik bekerjalah dengan dunia politik dia, tetapi tidak meminggirkan isu-isu rakyat ini. Fokus kepada isu rakyat. Politik dan ekonomi goes hand in hand. Dia together. It is blended together. Kecelaruan ekonomi boleh menyebabkan celaru politik. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut suka hati. Perut tu ekonomi lah.
Jadi kalau kita boleh menyelesaikan masalah ekonomi, rakyat hidup senang, hutang tak banyak, benda berjalan baik, barang stabil, affordable. Soal affordability, soal bolehkah beli, kuasa beli itu mesti ada pada rakyat. Kuasa beli ni dia mungkin mahal, tapi kuasa beli ada. Tak boleh nak banding 30 tahun yang dulu ikan RM100 100 ekor. Zaman saya kecil-kecil ikan. Tapi masa itu nak dapat RM1 payah. Walaupun boleh beli 100 ekor ikan, cucuk dengan kerawak aja, dengan dawat. Tapi nak dapat RM1 tu susah. Ayam hanya RM1.50 sekor, ayam kampung. Tapi nak dapat RM1 tu cukup payah. Sekarang ikan RM17, RM16 sekilo. Jadi affordability RM17 tu dah gaji mahal. Gaji pegawai kerajaan berapa? Cikgu-cikgu gaji RM5,000, RM6,000. Kalau yang bergaji. Orang kampung kalau dia jual barang mahal. Dia jual barang dia tu mahal. Dia jual lada RM20 sekilo. Jadi kalau dia tanam lada, dia boleh jual RM20 sekilo. Itu maksud saya lah. It's a cycle. Cycle inilah perlu diterjemahkan supaya menjadikan negara ini negara yang rakyatnya affordable. Dah dulu cita-cita nak jadikan rakyat kaya. That one tak berjaya lah. Kena gagal selepas 2018, digagalkan 22 bulan. Pendapatan tinggi itu gagal. Now we are talking about affordability. Biarlah kita create satu keadaan ekonomi yang rakyatnya boleh membeli dengan selesa. Ada duit lebihan baru belanja. Jadi kerajaan memahami cabaran rakyat dalam menangani ekonomi hari ini, dan sebenarnya kerajaan itu bekerja untuk rakyat, tetapi rakyat juga perlu berada dalam posisi yang mendokong dan memahami usaha kerajaan. Iyalah, kerajaan kena kurangkan keserabutan rakyat ni. Sebab bila rakyat serabut, dia jadi marah. Sebenarnya tidak semua, ada golongan yang memang selesa pun, golongan atas dia duduk selesa. Yang tu sebahagian besar kerajaan dia tax orang kaya. This is what happened in America and the UK. Dia cukaikan orang kaya. Mungkin dalam struktur percukaian ini orang kaya mesti bayar cukai yang lebih tinggi. Dalam Islam pun lagi kaya lagi banyak dia punya zakat yang kena keluarkan. Itu satu kaedah penyelesaian. Yang kaya cukainya tinggi, yang tak kaya ataupun satu tak ada cukai, duit tu boleh disalurkan kepada situ. So this is the ecosystem yang harus kita create lah pada saya. Okey, para penonton, itu dia pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri SR Muhammad Alwi Cik Ahmad. Banyak yang beliau kongsikan bersama kita pada malam ini, dan sudah tentu bagi saya apa yang beliau bicarakan atau apa yang beliau lontarkan adalah sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak terfikir, tapi itulah hakikatnya bahawa cabaran menangani cabaran masa kini, kita perlu meletakkan diri kita sesuai dengan keadaan semasa. Jadi sebelum kita teruskan bual bicara kita, Datuk Seri, sekali lagi kita rehat dulu. Kita jumpa selepas ini. Kenapa anda semua perlukan program ini? Senang sahaja jawapannya. Kita semua hendakkan kecemerlangan dalam kerja kita, di tempat kerja kita. Tapi soalan seterusnya ialah bagaimanakah kita hendak mendapatkan kecemerlangan tersebut? Saya Fazilah Muhammad Daud, seorang perunding dalam bidang pengurusan prestasi pekerja. Saya mempunyai pengalaman 20 tahun bekerja di Petronas, di mana saya telah terlibat dalam membangunkan dan melaksanakan beberapa sistem dan proses pengurusan kerja yang cukup berkesan dan cukup komprehensif. Di sini saya akan utarakan bahawa the starting point, titik permulaannya ialah melalui penetapan matlamat kerja secara impact. Saya akan membawa kita semua kepada 10 modul. Program ini dengan jelasnya boleh diaplikasikan oleh individu-individu
maupun oleh syarikat-syarikat. Jumpa saya Fazilah Muhammad Daud dalam program Mendapat Kecemerlangan melalui penetapan matlamat yang berimpak di planetmahir.com, gedung ilmu online. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja On your right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak dapat faham, ulang lagi ya. Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kamu kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang Percaya itu. kepada Allah dan tak percaya diikat dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni bilang 100 darjah Celsius. Di air yang mendidih. Mendidih adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Terima kasih kepada anda semua kerana masih sudi bersama siaran secara langsung ini melalui segmen Minda Alwi pada malam ini bersama Yang Berhormat Datuk Seri SR Muhammad Alwi Cik Ahmad, iaitu Adun Koklanas dan juga Pengerusi Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Pada malam ini kita membahaskan dan membincangkan topik ataupun tajuk menangani cabaran masa kini, di mana telah banyak dibincangkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi mengenai cabaran, mengenai apakah tanggungjawab sebagai rakyat, sebagai pengguna dan bagaimana peranan orang politik, bagaimana sumbangan atau peranan kerajaan telah diberikan pandangan dengan begitu baik sekali oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Saya masih ada beberapa soalan. Sila. Soalan pun panas-panas. Kalau kita melihat isu kenaikan harga ataupun apalah isu-isu yang berkenaan ataupun yang berkaitan, ramai yang tidak berpuas hati. Dia kata orang politik banyak sembang aja, dia kata. Dan dia kata kalau boleh, kalau saya boleh memahami, kadang-kadang kita nak orang politik lebih miskin daripada dia. Lebih macam mana Datuk Seri? Dari satu segi betul juga. Dia sebenarnya begini. Rakyat jadi marah tu bila dia tengok orang politik hidup nampak terlalu selesa. Kalau kita ambil contoh-contoh, saya suka ambil contoh pemimpin-pemimpin Islam lah. Zaman dulu Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar Abdul Aziz. Mereka ni hidupnya sederhana. Bahkan memang ada masanya macam Sayyidina Umar, pakaiannya lebih teruk daripada sebahagian daripada sahabat, compang-camping, ada sehelai jubah sahaja bergila-gila. Cuma kita masa sekarang ni, yang pentingnya pemimpin janganlah tunjuk kemewahan yang melampau. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang tidak adil juga bagi rakyat nak suruh wakil rakyat dia tu miskin pada dia. Tapi kalau miskin pada dia, macam mana dia nak minta bantuan? Kawan tu miskin, orang Kelantan kata belaga porong. Kawan ni bawa porong nak minta sedekah. Wakil rakyat apa ada porong juga. Dia pun belaga porong dua tu. Sama-sama minta. Yang Muhammad belanja saya nak belanja saya pun tak boleh. Jadi mesejnya jelas. Mesejnya kita jangan melampau. Mesejnya kita tak boleh apa-apa. Wakil rakyat tak boleh apa-apa. Pemimpin, menteri tak boleh apa-apa. Tapi tak boleh terlalu kaya. Ini terlalu kaya ataupun menunjuk kaya. Tapi kalau kaya tapi pemurah macam Abdurrahman bin Auf, tak apa. Sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi menteri ataupun sebelum jadi ketua, kita kaya. Bila jadi ketua, kaya tu hendaklah dibahagi-bahagikan. This is what happened to Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, sifat dia sebelum dia jadi khalifah, dia hidup selesa. Dia di kalangan bangsawan. Isterinya ada kalung, ada apa. Tapi bila dia jadi khalifah, semuanya itu ditiadakan. Dan Khalifah Umar Abdul Aziz memerintah hanya 3 tahun. Only 3 years, 2.5, dekat-dekat 3 tahun. Tetapi cerita dia ini berjalan beribu tahun.
the story of success. Umar Abdul Aziz, kezuhudan dia, keadilan dia, penyelesaian ekonomi dia, penyelesaian politik dia, diceritakan sepanjang zaman. Dia hanya ada 3 tahun. Menunjukkan kesan itu tinggi. Dan kita boleh buat. Sebab tu kita sekarang sedang buat reform yang sedang diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi manusia ni kadang-kadang terbiaslah. Kadang-kadang kawan-kawan beli baju mahal, hadiah, tak pakai, orang kecil hati, tak tahu baju tu ada cok tinggi pula, dah kena, tak apa. Jadi kadang-kadang kena beringatlah. Kita sebagai pemimpin kena beringat. Hiduplah seperti rakyat biasa. Itu yang rakyat nak. Pemimpin mesti hidup seperti rakyat biasa. Jangan lebih sangat. Tapi rumah janganlah sampai robek, orang datang jadi roboh. Tak boleh. Rumah tu biarlah selesa. Tapi tidaklah sampai seperti istana raja. Tak bolehlah begitu. So, sebab itu dalam Islam disebut khairul umuri awsatuha. Sederhana itu adalah sebaik-baiknya. Bersederhanalah. Apa salahnya low profile? Apa salahnya kita pakai biasa? Apa salahnya kita makan kedai biasa? Apa salahnya kita hidup biasa-biasa? Tak salah pun. Sebanyak mana nak makan sangat? 4 inci je yang sedapnya ni. Masam di situ, manis di situ, masin di situ. Makan apa pun. Makan burger harga RM400 dengan makan burger harga RM1.50, kat sini je sedap dia. Sama. So, maksudnya begitulah. Jadi kita kena bila kita dah jadi pemimpin, kita mesti ada watak yang sesuai. Itu je yang ayat marah tu. Betul Datuk Seri, itu nasihat yang sangat bagus dan itulah realitinya kalau kita tengok Okey Datuk Seri, saya nak pergi sedikit lagi mengenai politik sebelum saya pergi kepada soalan-soalan lain. Dalam menangani cabaran masa kini yang kita sebut tadi, soal ekonomi, soal masalah sosial dan sebagainya, apa pendapat ataupun pandangan Datuk Seri mengenai parti dan kerajaan? Yes, that is a very relevant and good question. Sepatutnya parti dan kerajaan mesti seiring. Jangan parti buat keputusan lain, kerajaan pergi ke lain. Biasanya tujuan ada parti-parti ini, parti yang memerintah, menentukan dasar untuk kerajaan buat. Dan tujuan parti ditubuhkan ialah asasnya, siapa-siapa pun cakap membela rakyat. Parti mana pun nak bela rakyat, nak bantu rakyat, nak tolong rakyat. Parti mana pun. Itu dia punya asas. Kalau itu tidak jadi asas pada parti itu akan ditolak. So bila parti itu jadi kerajaan, maka kita mesti seiring. Jangan parti kritik kerajaan. Kritik boleh, jangan parti jadi sepanah halang kerajaan. Cuma bezanya kali ini, parti-parti yang memerintah adalah berbagai parti. Dulu satu parti. For the past 50 years kita satu parti je memerintah, one track. Kemudian kita diambil alih oleh PH. Kemudian kita tengok kegagalan dia 22 bulan. Apa yang dia buat. Bagus juga dari segi sejarah kita boleh compare. Sekarang yang memerintah adalah parti PAS, parti UMNO, Barisan Nasional, GPS dan rakan-rakan. So this parti ni mesti solid. Mesti bersama. Jangan keluar daripada kabinet, lain tujunya. Dalam kabinet boleh bersama. Luar kabinet bergaduh. Tak boleh. Kalau itu yang menjadikan kita dilihat sebagai tidak stabil. Kita dilihat sebagai fragile. Ada cakap-cakap yang tidak sebulu. Do not make it a public consumption. Do not wash your dirty linen in public. Jangan basuh kelambu depan orang ramai. Rupanya kelambu kita ni kotor, patut nyamuk banyak. Jangan basuh. Basuh diam-diam. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada differences dalam parti kombinasi coalition ni, differences ni discuss dalam bilik tertutup. Bukan secara terbuka. Jadi saya nak nasihatkanlah. Pandangan saya lah, rakyat nak dengar tu, nak tengok sebulu, sekata dalam menyelesaikan masalah rakyat. Itu yang utama. Tak payah fikir parti aku begini, parti aku begini. Tak payah. Itu kita discuss dalam meja rundingan. Perdamaian memberi kenikmatan kepada rakyat. Even after a big war, ada perdamaian. Perdamaian tu yang rakyat nak tengok. Hidup damai, pemimpin damai, polisi damai. Memang ada masalah, memang ada ketidaksamaan, memang ada pemikiran yang berbeza. Tetapi kita ambil yang sama dulu. Dalam Islam, prinsip fiqh ni,
Kalau tak bersetuju, ambil yang bersetuju. Yang tak bersetuju, kita selesaikan. Begitu juga kalau ada dua perkara buruk. Dua-dua ni buruk. Kaedah fiqh dia, ambil yang dosanya kurang. Ambil yang lebih, yang kurang buruknya. Itu penyelesaian fiqh. Dah tak ada pilihan. Jadi, kena terima hakikat. Dan tak lama kita ni dalam masa setahun ni, 4-5-6 bulan ni, ya Allah, saya tak cakap apa lagi ya. Saya nak cari istilah. Saya kadang-kadang risau tengok. Wartawan pun satu hal juga, dia cucuk juga nak dengar yang bergaduh tu. Sebab dia suara khabar, dia jadi laku. Janganlah macam itu. Tanggungjawab wartawan ada, tanggungjawab suara khabar, tanggungjawab TV. Bukan orang politik saja, tanggungjawab kita. Tapi kita sendiri sebagai pimpinan, jadilah uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh dari segi watak, contoh dari segi pemakaian, contoh dari segi cakap, contoh dari segi kerja. Biar kita boleh jadi contoh. Kalau kita dah jadi contoh, kita buat benda baik. Penjimatan pun contoh. Ini kita suruh orang berjimat, tapi kita, bukan main lagi makan. Jadi, inilah benda-benda yang harus kita selesaikan. Jadi maksudnya cabaran itu memerlukan kebersamaan sama ada dalam politik, dalam masyarakat. Parti mesti seiring dengan kerajaan, dan sepatutnya parti membantu kerajaan, dan kerajaan patut dengar daripada parti ini, sebab tak ada parti yang nak merosakkan negara. Tak ada parti nak merosakkan negara. Tapi Datuk Seri, kita melihat, kita pergi kepada soal ekonomi sedikit ya. Kalau kita melihat walaupun berada dalam cabaran-cabaran pandemik, kenaikan kos sara hidup dan sebagainya, dan kita melihat ekonomi juga semakin baik ya. Alhamdulillah. Sebenarnya. Sejak kerajaan buka sempadan, kita tukar daripada pandangan endemik dulu kepada pandemik sekarang. Pandemik kepada endemik. Pandemik kepada endemik. Terbalik pula saya. Sekarang ni maknanya kita tengok pelancong sudah mula masuk. Saya diberitahu bahawa bulan lepas, mula-mula kita buka dah ada 1 juta orang masuk. Sekarang dah mungkin 2-3 juta. Artinya pelancong sudah mula datang ke Malaysia, they bring in money. Pelabur pun dah mula datang. Saya di MDEC ada bawa beberapa pelaburan yang pergi ke Nusa Jaya on data center. Banyak ratus juta juga yang melabur. Saya juga dapat surat-surat daripada Singapura yang nak masuk untuk membuka pelaburan dia di Malaysia. China pun. So maknanya sejak kita buka sempadan, kerajaan buka sempadan kita, ekonomi sudah bertambah baik. Rakyat pun sudah boleh berniaga. Saya tengok kedai-kedai, kedai-kedai dah mula buka. Restoran sudah mula buka. Maknanya ekonomi insya-Allah akan pulih. Jadi teruskan suasana ini. Teruskan suasana ini. Jadi apa yang Datuk Seri ingin katakan kepada rakyat dengan perkembangan-perkembangan ini? Mungkin ada cabaran tetapi peluang juga tetap masih banyak tu. Yes. Kepada rakyat, pada saya, kita mesti ukur kita punya kedudukan, keluarga kita, affordability kita, dan saya nak minta supaya jangan marah-marah. Hidup marah-marah ini sebenarnya tak sesuai. Ada isu, kita selesaikan bersama. Rakyat mesti ada kepercayaan kepada kerajaan, bahawa kerajaan berusaha membantu mereka. Kerajaan pula mesti meletakkan rakyat di hadapan. Jangan letak kepentingan partinya atau kepentingan politiknya di depan, atau kepentingan pribadinya di depan. Yang itu tolak tepi. Bila kita dah nak jadi pemimpin, kita mesti bersedia untuk berkorban. Pemimpin dulu-dulu dia berkorban. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, pengorbanan mereka besar. Tun Hussein, pengorbanan mereka besar. Jangan lepas kita pencen, kita hidup kaya raya. That's not right lah. Tunku Abdul Rahman rumah pun tak ada. Pak Lah Badawi pencen rumah tak ada. Rumah kerajaan terpaksa bagi. Dan dia sampai sekarang dia tak campur pentadbiran negara. Maksudnya untuk rakyat rasa gembira dengan kerajaan, kerajaan mesti dilihat membantu rakyat. Okey Datuk Seri, mengenai cabaran ini, ada keadaan-keadaan tertentu di mana ada rakyat yang berburuk sangka ataupun berprasangka dengan kerajaan, dan ini sebenarnya tidak menyumbang kepada konsep membantu kerajaan. Jadi macam mana Datuk Seri melihat? Dalam Islam dia kata husnuzan, mesti sangka baik. Kadang-kadang kita terlalu sangka buruk kepada orang. Orang tak ada niat pun buat macam tu, sangka buruk. Contohlah, baru-baru ini mesyuarat Majlis Tertinggi, Perdana Menteri tak dapat hadir mesyuarat Majlis Tertinggi kerana pada malam yang sama ada
perundingan dengan Presiden China. Presiden China ni adalah orang yang ketiga powerful dalam dunia. Ketetapan tarikh Majlis Tinggi bukan ketetapan tarikh Perdana Menteri, tarikh Presiden. Jadi dia tak dapat hadir. Dah keluar, Perdana Menteri sengaja tak hadir, keluar dalam blok ni kerana dia akan diundi, dibuang. So, bendanya tak ada apa pun. Dalam mesyuarat Majlis Tertinggi itu kita aman damai. Kita bercakap dengan baik, cordial, hubungan muhibah baik, keputusan pun datang keluar baik. Tapi di luar sebab ada ni yang mengadu domba ni, yang sangka buruk sahaja. Kenapalah kita bersangka buruk? Kalau kita bersangka baik, kita hidup tenang, senyum aja. So jadi rakyat mesti bersangka baik dengan kerajaan supaya memudahkan kerajaan untuk menyelesaikan cabaran-cabaran ini, dan ini adalah satu yang bos ada tidak peranan. mudah. Rakyat dan kerajaan ada peranan. Kerajaan pun janganlah buat benda-benda yang menyebabkan orang marah. Macam contohnya baru-baru ini kita dilihat ada orang naik gaji sampai RM100,000. Dalam waktu yang sama kita kata nak bagi kat rakyat RM50. Jadi orang ada miscommunication kat situ. Dituduh pula Felda, bukan Felda, public listed company. Dia tak naik 10 tahun. Tapi saya tanya, kenapa tak boleh tunggu 11 tahun? Kalau dah 10 boleh tahan. Kenapa tak boleh tunggu setahun lagi? Contohlah. Maknanya timing is important dalam buat satu keputusan. Sesuai ke tidak? Kalau tak sesuai, tahan dulu. Intervention daripada kerajaan dan pimpinan adalah penting untuk meredakan hostile crowd. Jadi untuk menjelaskan satu masalah lagi pula. Satu hal pula. Nak jelas kena ada maklumat. Kalau maklumat tak tahu nak jelas macam mana? Okey Datuk Seri, menangani cabaran masa kini, apa rumusan Datuk Seri sebelum kita berakhir rancangan ini? Innallaha ma'as sabirin. Marilah kita bersabar, dan orang yang bersabar itu adalah diberkati oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Cuma sabar tu ada hak dia. Allahyarham abang ipar saya beritahu, kita hendaklah sabar sehingga sifat sabar tu marah kepada kita, baru dipanggil sabar. Dalam untuk Datuk Seri ya. Okey. Jadi boleh tak macam itu? Kita sabar tu sehingga sifat sabar tu dah tak sabar. Itu baru sebenar-benar sabar. Kalau belum sampai peringkat itu belum sabar. Belum sabar. Okey, baik Datuk Seri yang berhormat Datuk Seri SR Muhammad Alawi Cik Ahmad. Pada malam ini demikianlah bual bicara saya bersama Datuk Seri SR Muhammad Alawi Cik Ahmad, iaitu Adun Koklanas dan juga pengerusi Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC, dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Pada malam ini beliau telah memberi satu kupasan yang sangat menarik untuk kita hayati mengenai topik menangani cabaran masa kini. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan apa yang dikongsikan, dikongsikan oleh beliau dengan idea-idea atau pandangan-pandangan yang berani dan jujur dan berterus terang pada malam ini akan memberi sebesar-besar manfaat kepada kita semua sebagai rakyat, sebagai pengguna, sebagai kerajaan dan sebagai apa sahaja. Tetapi matlamat kita adalah untuk keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan negara kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Sama-sama. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.